Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini. InsyaAllah bagi meneruskan tadabbur bertema berdasar kepada buku yang bertajuk Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku ini boleh buka di halaman 131. Saya akan membaca surah Ali Imran surah 3 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kamu semua, maka abdikanlah diri kamu semua kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Ayat ini adalah menceritakan seruan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, Bani Israel. Ini kalimah yang keluar daripada mulut Nabi Isa alaihissalam. Jadi baginda berdakwah mengajak kaumnya mengakui bahawa hakikat Allah itulah Rabb. Di sini kita kena faham uluhiyah dan rububiyah Allah. Allah itulah Rabb. Rabb semua. Disebut sini Rabb aku dan Rabb kamu semua. Fa'budu, maka hendaklah kamu semua mengabdikan diri kepadanya. Ataupun hendaklah kamu semua beribadah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Satu sudut saya nak mengajak tuan-tuan perempuan melihat. Inilah din, cara hidup yang dibawa oleh Nabi Isa. Mengajak semua orang mengabdi diri kepada Allah. Dan ia disebut sebagai jalan lurus. Sedangkan jalan lurus itulah jalan hidup kita. Jalan hidup kita ni yang kita duk minta di dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah dia jalan yang sama. Dan jalan inilah juga yang kita dapat daripada Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana yang Allah sebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini ditunjuki oleh Rabb aku ke jalan yang lurus. Itulah din yang ditegakkan melalui millah Ibrahim. Din yang dibawa, cara hidup yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Di sini jelas kalimah yang keluar dari mulut Nabi Isa, dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, benda yang sama. Siraton mustaqim, jalan yang lurus itu. Itulah Islam, itu jalan lurus. Jelas dan tegas Quran mengulang-ulang hakikat ini. Jadi kita kena faham bahawa yang Nabi bawa sama, yang Nabi Isa bawa itulah yang asal daripada millah Ibrahim. Agama daripada moyangnya Ibrahim. Mana perutusan, nak dijelaskan di sini, perutusan semua Nabi dan Rasul membawa benda yang satu. Nak mengajak umat manusia ke atas jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Maka itu, sebab itu kita kena melihat bahawa jalan lurus ini adalah suatu isu besar kepada hidup kita yang kita kena faham sungguh-sungguh makna dia dan apakah kehendak daripada jalan lurus itu. Jadi Al-Quran menyebut sebagai jalan lurus. Itulah disebut sebagai perlambangan kepada Islam sebagai satu cara hidup, sebagai satu sistem hidup
dia adalah merupakan jalan yang lurus. Maknanya Allah nak menggambarkan bahawa hidup manusia ini adalah prosesnya perjalanan. Maka disebut surat jalan. Dan bila disebut jalan, maknanya dia ada permulaan, ada akhiran, ada hujungnya. Itulah kena faham. Bila kita tadabbur, kita akan menemui fakta-fakta ni. Kenapa Allah menyebut jalan? Jalan yang lurus. Kerana kita hidup ini, umpama memang perbandingannya adalah perjalanan. Kita bergerak dari satu titik kepada satu titik yang lain. Jadi nak melalui titik antara dua titik ni mestilah jalan kita lurus. Barulah kita sampai kepada matlamatnya dengan selamat. Itu pengertian yang kita dapat ambil daripada penggunaan. Kenapa Allah menyebut suratul mustaqim. Kemudian kita dalam setiap hari sehinggalah daripada kita balik sampai ke akhir hayat kita nanti, kita akan mengulang kalimah suratul mustaqim ini setiap hari tidak kurang 17 kali. Itulah yang kita baca lafaz ayat 1 daripada surah Al-Fatihah. Maaf saya, ayat 5 daripada surah Al-Fatihah. Kita mengulang ihdinas suratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ulang lagi sehingga menjadi berpuluh-puluh kali setiap hari kita ulang. Tujuannya apa, tuan-tuan? Tujuannya tidak lain melainkan untuk mengukuhkan, mengukuhkan pegangan ini supaya kita faham bahawa kita nak pasti kita ni berada di atas jalan yang lurus. Mana jalan lurus itu? Itulah Islam. Jadi mudah untuk kita faham jalan lurus itu Islam. Itulah cara hidup kita. Tetapi Allah sering menggunakan kalimah ini. Tadi kita dah menemui bagaimana Nabi Isa menyebut kalimah yang sama ketika dia mendakwah mengajak Bani Israel kepada agama Allah, mengajak mereka mentauhidkan Allah. Disebut situ uluhiyah rububiyah Allah supaya beribadah. Tugas kita ini tidak lain ialah untuk beribadah kepada Allah. Dan perkara yang sama jugalah dulu dimulakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini kita harus memahami bahawa semua Nabi, semua Rasul membawa hakikat yang sama. Hakikatnya apa? Itulah mengakui Allah itulah Rabb. Kemudian kita manusia ini berbalik kepada konsep ataupun matlamat hidup manusia itu ialah untuk mengabdi diri kepada Allah. Itu yang kena ingat 2, 3. Dan inilah maknanya dengan adanya dua perkara ini, maka kita berada di atas jalan yang lurus. Itulah tuan-tuan, puan-puan, kesimpulan kita harus faham daripada kuliah kita ni. Iaitu pengajaran kita faham bahawa kita kena mengenal hakikat Allah itu, kita kena terima, kena beriman, iaitulah Allah itu sebagai Rabb. Di situ ada elemen uluhiyah dan rububiyah Allah. Kemudian setelah kita mengenal itu, langkah seterusnya ialah mengabdi diri kepadanya. Dan itulah yang disebut sebagai jalan lurus. InsyaAllah kita buat carta supaya kita dapat memahami dengan lebih mudah.
Kita lihat kepada carta yang saya buat di papan hitam. Kita melihat di situ. 3 perkara ini kita perlu faham. Inilah basic dakwah yang saya sebut tadi. Bermula daripada rasul-rasul yang terawal hinggalah kepada rasul terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa itu misi dakwah mereka. Inilah 3 isu. Yang pertama, nak menjelaskan siapakah sebenarnya Allah itu. Jadi kita diajar bahawa sebagaimana yang disebut oleh Nabi Isa kepada kaumnya, innallaha rabbi. Sesungguhnya Allah itulah Rabb. Rabb aku wa rabbukum, dan Rabb kamu semua. Dan dia jugalah Rabbil Alamin. Di dalam ayat-ayat lain disebut Allah itulah Rabbil Alamin. Maknanya konsep itu kena belajar mengenal uluhiyah Allah, rububiyah Allah. Maka barulah kena Allah itu adalah Rabb. Dan Rabb itu adalah Allah. Kemudian yang keduanya, tadi isunya mengimani. Itulah yang disebut sebagai iman. Kemudian yang keduanya ialah amal daripada iman itu ialah melakukan ibadah, melaksanakan ibadah ataupun yang disebut sebagai pengabdian diri kita kepada Allah tadi. Itulah sebab dalam kalimah ayat itu disebut setelah kita mengenal Allah itu sebagai Rabb, maka kita wajib mengabdi diri kepadanya. Fa'budu. Kemudian disebut haza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi yang ketiga itulah setelah kita melaksana 2 isu besar tadi, 2 perkara besar. Pertama beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Melaksanakan iman itu, membuktikan iman itu dengan beramal. Itulah pengabdian diri itu, itulah dipanggil amal. Amal dari yang terhasil daripada iman yang kita katakan tadi, bahawa kita beriman uluhiyah Allah, rububiyah Allah tadi. Hasilnya kita beribadah. Setelah sempurna itu barulah kita betul-betul dapat berada di atas jalan yang lurus. Ayat 3 ni kita boleh merujuk kepada surah Yasin ya. Ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau itu Muhammad adalah dari kalangan para rasul. Di atas jalan yang kamu itu berada di atas jalan yang lurus. Ini ayat ni ada kaitan dengan apa yang isu kita bahas kat ini. Ya. Surah 36 ayat 3 hingga 4. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baru kita dapat faham ini. Mana Nabi kita tu membawa yang sama. Allah mengingatkan bahawa engkau tu Muhammad adalah seorang dari rasul-rasul kami yang ada di atas jalan yang lurus. Sebelumnya kita dengar jalan lurus disebut oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang mana jalan lurus itu mengikut jalan daripada milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah saya katakan bahawa pegangan kita din. Inna dina indallah li Islam itu, itulah satunya. Satu saja. Din, agama yang Allah redha, yang Allah terima di sisinya Islam. Sejak daripada zaman rasul-rasul terawal hinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membawa itu dah dianya. Yang ini kita perlu jelaskan, sebab itu saya sering mengulang-ulang hakikat ini supaya kita tidak diselewengkan oleh musuh-musuh kita, khususnya Yahudi dan Nasara. Mereka ini nak mengait-ngaitkan diri mereka dengan dan tak mengait-ngaitkan Rasul Nabi dengan agama mereka yang sesat itu. Itu kita kena faham elok-elok supaya kita tak mudah diselewengkan oleh dakwah palsu daripada Yahudi dan Nasrani. Sekarang itu dulu tuan-tuan dan puan kuliah kita pagi ini. InsyaAllah saya buat catatan nota.
InsyaAllah kita bertemu lagi di besok hari insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.